Jadi tuan-tuan, saya cari juga lah, sebab saya hanya jumpa banyak ni yang ditulis dalam Ar-Rahiqul Makhtum. Dr. Syekh Ahmad Karimah, ni ulama besar di Mesir ni tuan-tuan. Tuan-tuan dengar dia cerita sikit tentang persoalan ni. Tak dengar Ustaz. Suara tak keluar. Tak dengar Ustaz. Suara tak keluar. Tak dengar, tak dengar. Suara tak keluar Ustaz. Dengar tak? Tak dengar lah. Tak dengar. Tak dengar lah. Kita nak share video. Video tu tak dilinkkan dengan wayar kabel wayar tu, audio. Macam mana? Sat eh? Sat. Tadi Mu'ah buat boleh tadi? Nanti rekod dah nanti. Tutup dulu ni lah. Buka lah. Oh. Okay, sat no? Buka. Klik tu. أهدى لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم جرة عسل من نخل. عسل يعني نحل، وأهدى إليه بغلتين فأخذ بغلة Dengar tak Ustaz? Dengar. Dengar. أخذ لسيدنا حسان بن ثابت شاعره بغلة أخرى وأهدى إليه جاريتين، يعني صبيتين مش جارية يعني أمة، لأن عمر الملك ما يهدي أمة، ولذلك استاذنك اصحح معلومه خطيره في التراث الديني. يعني اليهود او الاسرائيليات اوهموا الكثيرين ان سيدتنا هاجر امه، حتى يكون النسل من اسماعيل اولاد اماء وهم من اولاد صارب الاحرار، يبقى الجنس اليهودي فوق الجنس العربي بقى. للاسف تلقف من تلقف بعدم وعي، فدايما يقولوا ابدا السيدة هاجر حرة من حرائر المصريين، لان حاشا لملك ان يهدي بعبيد، حاشا لملك ان يهدي بإماء، لان الملوك تعارفوا على ان الهدية على قدر مهديها. Okey, cukup tu. Okey. Buka balik ya. Share screen balik. Nampak skrin tak Ustaz? Okey, clear Ustaz. Alhamdulillah. Ya lah. Okey. Okey, jadi kesimpulan daripada tajuk Hajar ni, ini kita madah yang kita kena kaji lagi lah. Ada tok-tok kita boleh buat kajian lebih mendalam kan tentang persoalan ni, tapi apa yang disebut oleh Dr. Ahmad Karimah dalam persoalan ni dan juga Syekh Masrur Pudi, sebenarnya ini adalah perancangan Yahudi untuk nak merendah-rendahkan kedudukan bangsa Nabi kita, bangsa Arab berbanding dengan Bani Israel. Bani Israel, anak keturunan Nabi Yaqub, semua orang merdeka. Yang Arab ni, keturunan mai daripada hamba, mai datang daripada Mesir tu. Daripada tujuan mereka yang tu. Sebenarnya perkataan jariyah tentang Hajar ni, jariyah tu bukan bermakna jariyah tu dengan makna seorang hamba. Tapi jariyah ni dengan makna seorang kanak-kanak yang dihadiahkan kepada Sarah pada ketika itu, yang dia ni adalah hurratan, dia adalah amirah, anak kepada Fir'aun, tapi sengaja diputar belit oleh orang-orang Yahudi untuk merendah-rendahkan kedudukan keturunan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah anak-anak boleh share kepada tuan-tuan tajuk tersebut. Okay. Kemudian seterusnya berkenaan dengan nasab ayah ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ni saya rasa tuan-tuan boleh hafal lah, takat ni yang kita dah biasa sebut dah kan. Nabi Muhammad, terus sebelah ayah dia
sampai tang Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Belah mak Nabi SAW pula Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi keturunan mak Nabi dengan ayah Nabi SAW ni sebenarnya kedua-duanya Quraisy. Zuhrah dengan Qusay itu dua beradik. Zuhrah tu abang, tua dah pada ketika itu. Qusay baru datang dan akhirnya dia jumpa dengan abang dia. Jadi mereka ni dua beradik. Jadi keturunan mak Nabi dengan ayah Nabi ni bertemu di mana? Bertemu di Kilab. Kilab bin Murrah. Okey. Cukup itu. Kemudian yang seterusnya, tajuk-tajuk yang menarik juga lah bila kita kongsikan dengan masyarakat. Tajuk sirah Nabi SAW ni ialah tajuk berkenaan dengan kenali datuk-datuk Nabi. Paling korang, kita bagi mereka kenal takat ni. Dan kadang kita sirah pun yang duk carilah. Yang ulama-ulama sirah duk bentangkan ni sampai tang Qusay lah. Kilab adalah disebut sikit-sikit. Atas pada tu ni tak berapa banyak nak cari, nak jumpa tentang sejarah hidup mereka. Jadi 5 orang ni, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf dan Qusay ni, yang ni kita kena cerita kat masyarakat kita bagi mereka pernah dengar kisah Tok Wan Nabi SAW ni. Jadi kita mula dulu tentang nama sebenar mereka. Qusay itu bukan nama sebenar. Itu ialah panggilan, gelaran yang diberikan oleh masyarakat kepada dia. Nama dia yang sebenar ialah Zaid bin Hakim. Bukan Hakim. Hakim. Kilab tu nama dia Hakim. Kilab tu makna pun tak elok kalau kau orang Melayu. Kilab ni mana anjing. Tapi dia digelar Kilab ni pasal apa? Walaupun nama dia Hakim, orang yang bijaksana, kerana dia minat berburu. Orang dulu bila pergi berburu, mesti bawa anjing. Bila bawa anjing, anjing keliling dia. Lah kali orang bagi Kilab lah. Tapi panggilan tu bukan menghinakan dia. Menggambarkan sifat dia yang suka berburu. Itu makna Kilab. Qusay pula. Dalam buku saya tu, Qusay ni yang boleh kita cerita kat masyarakat kita. Sebelum tu kita pergi tengok dulu nama-nama yang lain dulu. Abdul Manaf. Abdul Manaf pun gelaran juga. Nama dia ialah Al-Mughirah. Al-Mughirah ni ada makna yang sangat baik yang sebenarnya. Okey. Al-Mughirah ni makna dia tu bawah tu tuan-tuan tengok dalam skrin tu ialah Al-Muhajim. Al-Muharib. Penyerang. Kalau dalam peperangan ni orang yang bertanggungjawab menyerang musuh. Itu makna Al-Mughirah. Tapi dia tak terkenal dengan nama Al-Mughirah. Dia terkenal dengan nama Abdul Manaf. Ada orang kata tak boleh buh nama anak dengan nama Abdul Manaf ni. Sebab Manaf tu dia kata nama berhala. Bila Manaf tu nama berhala, kita pergi bubuh nama anak Abdul Manaf, kena tukar. Dulu ada sahabat kami di Jordan dulu. Sampai dia berasa segan, nama dia Manaf. Manaf ni dia kata nama berhala. Tak yang sebenarnya tuan-tuan. Sebab Manaf ni dari sudut bahasa makna dia qala wartafa. Sesuatu sesuatu yang tinggi. Benda ni dia makin meninggi, meningkat kedudukan dia. Jadi Manaf di sini dengan makna al-ali. Satu orang yang tinggi pencapaiannya. Kedudukannya asy-syahiq, berada di puncak, al-murtafi'. Jadi Abdul Manaf dengan makna dia ini adalah hamba kepada bila dia buat apa-apa, perkara yang dia buat tu mestilah berada di tempat yang paling tinggi, cemerlang perbuatan apa yang dia buat dalam kehidupan dia. Jadi kalaulah makna Abdul Manaf ni lagu tu, tak salah kita hari ni nak buh nama anak-anak kita dengan nama keturunan Nabi ni untuk kita ingat balik ni keturunan Nabi. Ayah buh nama ni Abdul Manaf ni pasal apa? Nak ingat dulu ayah Nabi nama Tok Wan Nabi nama Abdul Manaf. Dengan makna tu. Al-Ali, Al-Syahiq, Al-Murtafi'. Orang yang buat kerja mulia. Benda yang disukai oleh masyarakat. Yang baik, yang tinggi kedudukan dalam masyarakat. Itu makna Abdul Manaf. Hashim. Nama dia bukan Hashim. Nama dia ialah Amru. Tapi dia terkenal dengan panggilan Hashim. Hashim ni makna dia orang yang koyak roti. Yang kalau roti tu kering, dia pecah-pecahkan roti itu. Ini pun ada sebab juga. Berkenaan dengan Hashim. Lagi kita akan tengok dalam slide yang seterusnya berkenaan dengan pasal apa dia dipanggil dengan nama Hashim.
Seterusnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun bukan nama sebenar juga kepada tuan Nabi SAW. Nama dia ialah Syaibah. Setengah ulama kata Syaibatul Hamd. Syaibah tu merujuk kepada uban. Masa dia lahir, beranak ni ada uban dah 2-3 orang, rambut dia putih. Jadi depa bubuh nama Syaibah tafaulan sebagai mengambil optimis bahawa dia ni insya-Allah umur dia panjang. Dia akan tua sampai dia beruban. Barulah dia meninggal dunia. Dan sungguh Abdul Muttalib ni tua baru meninggal dunia, baru mati. Dan yang terakhirnya ialah Abdullah tu sahaja yang nama sebenar pun kepada keturunan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Qusay. Apa yang kita kena cerita dalam pengajian kita berkenaan dengan Qusay ni? Jadi pertama sekali kita kena ceritalah pasal apa Qusay ni dikenal dengan nama Qusay walaupun nama dia Zaid. Dia ni Qusay ni, makna perkataan Qusay ni ialah sesuatu yang jauh, orang jauh. Sebab Aqsa, Al-Masjidul Aqsa, makna apa? Masjid yang jauh. Jadi Qusay ni makna jauh. Pasal apa dia jauh ni? Sebab dia ni, mak dia setelah Kilab meninggal dunia, Qusay bin Kilab. Jadi bila Kilab meninggal dunia, mak dia ni pergi menikah dengan satu orang laki-laki, orang daripada kabilah Bani Rabi'ah yang tinggal di Syam. Jadi bila menikah, pergi duduk di Syam lah. Tak duduk di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi dia besar di Syam. Dalam keadaan dia duk ingat, pada masa tu Zaid ni dia duk ingat, dia orang Syam. Masa duk main dengan budak-budak di sana, main-main dia hina dia. Dia main-main menang, dia geram, dia kata, hang pendatang, hang bukan orang sini. Jadi bila dia dengar tu dia menangis, dia balik jumpa mak dia. Dia ceritalah kawan-kawan duk hina, dia kata dia bukan orang sini, dia ni pendatang saja. Jadi mak dia kata, lah memang betul pun. Hang duk teriak apa, hang duk sedih apa, memang kita bukan orang sini. Hang keturunan hang mulia daripada keturunan mereka lagi. Keturunan hang adalah orang keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam di kota Mekah. Abang hang pun duk ada di sana lagi, Zuhrah duk di sana. Jadi dia pada masa tu baru dia tahu keturunan dia yang sebenar. Jadi dia bebai, dia tak mau duduk dah di Syam. Dia pun ikut satu rombongan kafilah dagang yang pergi nak berniaga di kota Mekah. Dia pergi sana. Pergi sana tu lah. Bila jumpa dengan abang dia pada masa ni buta, tua dah. Jadi bila dia mai cari abang dia, jumpa dengan abang dia bila bagi tahu kata ni adik dia nama Zaid, abang dia dengar suara dia, abang kata betul, suara hang macam suara dia. Abang dia peluk, cium dia punya seronok. Jadi daripada sinilah akhirnya dia dipanggil oleh orang-orang Mekah dengan panggilan Qusay, dengan makna orang jauh, bukan orang duduk sini, dia duduk di tempat lain lama. Itu cerita yang bagaimana Zaid ni bertukar nama menjadi Qusay. Sampai kita pada hari ni pun kita tak tahu nama dia Zaid. Kita boleh sebut Qusay saja. Kemudian kisah berkenaan dengan Qusay ni yang penting dalam kita pengajian sirah ni ialah macam mana asalnya kota Mekah ni pada masa Qusay datang ke Mekah tu diperintah oleh orang-orang kabilah Khuza'ah. Sikit tuan-tuan berkenaan dengan sejarah ni. Asalnya tuan-tuan, pemerintahan kota Mekah ni diperintah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, sebab mereka lah yang mengasaskan kota Mekah yang memiliki telaga Zamzam. Jadi pada peringkat awal memang Nabi Ismail yang menjadi pemimpin kota Mekah. Tapi lepas Nabi Ismail meninggal dunia, wafat, dia ambil alih oleh anak dia nama Nabit. Lepas anak dia mati tuan-tuan, pemerintahan kota Mekah ni tak duduk dah di tangan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, tapi beralih duduk di bawah pemerintahan suku Jurhum. Sebab Nabi Ismail pun pak mentua dia daripada orang suku Jurhum juga. Nabit pun nikah dengan orang suku Jurhum juga. Pak mentua dia nama Mudad yang mengambil alih pemerintahan kota Mekah. Jadi daripada zaman tu Bani Jurhum, suku Jurhum yang memerintah kota Mekah. Sampailah satu ketika mereka melampau. Mereka tak jaga dah kebajikan kota Mekah. Sehingga pada waktu tu mai suku lain pula, iaitu suku Khuza'ah serang suku Jurhum, rampai kuasa suku yang dulunya dimiliki oleh suku Jurhum. Masa suku Jurhum nak tinggal kota Mekah tu, mereka buat beberapa tindakan. Antara yang mereka buat ialah mereka kambuh
Mereka timbus. Orang Kedah, orang belah utara kata kambus lah. Mereka kambus telaga Zamzam. Nak kenak lah puak-puak Khuza'ah. Dengan harapan nanti mereka akan datang balik menguasai Mekah. Tapi tak dapat dah kat mereka. Mereka tahu tak mana mereka kambus telaga Zamzam tu. Dan segala harta-harta yang ada dalam kota Mekah, mai, perak, mereka tanam dalam telaga Zamzam tu. Jadi daripada zaman tu pula, sehinggalah zaman Qusay ni dia ada 300 tahun kata Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Zaman ni diperintah oleh suku Khuza'ah. Dan zaman Khuza'ah ni lah bila muncul satu orang ketua mereka bernama Amru bin Luhai. Amru bin Luhai Al-Khuza'i, seorang pemimpin besar mereka. Pemimpin yang sangat disayangi, yang sangat disegani, orang kaya pula. Orang main buat haji ni dia seorang yang sponsor. Jadi dia ni lah yang mula-mula merosakkan agama Islam yang dianuti oleh bangsa Arab. Dialah orang yang pertama memasukkan berhala ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dia buat balik main berhala daripada Syam untuk disembah oleh orang-orang kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi oleh kerana dia ni orang yang sangat berpengaruh, dia kata apa semua orang ikut. Pemimpin ni kena beringatlah daripada kisah ni. Sebab pemimpin yang bila orang sayang sangat, orang ikut dia buat apa. Ini dosa yang dilakukan oleh Amru bin Luhai Al-Khuza'i terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam. Jadi tuan-tuan, zaman Khuza'ah merintah ni 300 tahun. 300 tahun tu lah tak adanya telaga Zamzam. Jadi sampailah kepada pemerintahan ketua kabilah Khuza'ah yang terakhir yang bernama Hulail Al-Hubsyiyah. Hulail ni dia ni berkenan kepada Qusay. Sebab Qusay ni dia bayangkan keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Orang segak. Keturunan Nabi ni semua segak-segak belakang. Tambah keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan Nabi kita rupa serupa. Segak. Qusay ni pun. Dahlah segak. Dia ada haibah. Dan dia ada karisma pemerintahan ni. Bab pentadbiran ni dia hebat. Dia ni bila pak mentua dia berkenan, dia menikah dengan anak kepada Hulail ni yang bernama Hubba. Menikah dengan pemimpin besar, anak pemimpin besar Khuza'ah pada ketika itu. Masa kawan ni nak mati, dalam banyak-banyak anak-anak dia tak boleh lawan dengan Qusay ni. Akhirnya oleh kerana dia sayang sangat kepada Qusay, dia bagi kunci Mekah kunci Kaabah kepada Qusay bin Kilab. Jadi bermula daripada saat itulah pemerintahan kota Mekah dikuasai oleh Qusay. Orang-orang Khuza'ah mengamuklah pada ketika itu sampai tercetus perangan antara Qusay dengan orang-orang Khuza'ah. Jadi pada masa inilah Qusay ni dia panggil balik orang-orang Quraisy yang pada ketika itu dah tinggal kampung Mekah, duduk di pinggir-pinggir kota Mekah, mai tolong dia, mai bantu dia. Dia pun pakak mai, pakak tolong dia. Berlaku peperangan besar dengan orang-orang Khuza'ah. Akhirnya menang keturunan Quraisy. Keturunan Nabi Ismail AS ni mereka tawan kota Mekah. Jadi mulai saat ni lah dia Qusay ni dipanggil pula dengan satu gelaran lagi, orang panggil dia Mujammi', iaitu pengumpul. Dia yang bertanggungjawab mengumpulkan orang Quraisy yang duduk berselerak pada ketika tu, mai duduk di kota Mekah menjadi jarullah, menjadi jiran Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah Al-Mukarramah. Bertanggungjawab menjaga Kaabah. Sebab itulah orang-orang Arab ni depa sangat menghormati Qusay bin Kilab ni. Bila depa cabar Nabi SAW buat mai mukjizat, salah satu dia depa cabar Nabi SAW supaya hang kalau hang betul Nabi, hang hidup balik Qusay, kami nak tengok lagu mana Qusay. Sampai tahu tu depa punya taksub kepada Qusay bin Kilab sebab dia jasa besar. Kemudian Qusay ni oleh kerana dia orang yang bijak dalam pemerintahan pentadbiran ni, dia tubuhkan 5 jabatan utama untuk mentadbir kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi jabatan-jabatan yang ditubuhkan oleh Qusay ni antaranya ialah Darun Nadwah. Darun Nadwah ni parlimen Quraisy. Orang Quraisy nak putuskan apa-apa urusan, hatta nak terima peminangan pun diputuskan di Darun Nadwah ni. Umur 40 baru boleh masuk Darun Nadwah. Jadi kita hidup di Mekah lah ni duk ceritalah bila kita duk abang lah ta'nilah Darun Nadwah ni ditubuhkan oleh siapa? Oleh Qusay untuk mentadbir kota Mekah. Dia punya ibda', dia punya kita kata apa? Kebijaksanaan dia mentadbir ni, dia tubuh dulu Darun Nadwah. Dia lah ketua. Kemudian yang keduanya dia tubuh Al-Liwa.
Jabatan Al-Liwa. Al-Liwa ni ialah jabatan yang menguruskan soal peperangan. Dia ketua, tapi dia adalah orang-orang bawah dia yang bawa bendera dalam perang, nak menentukan kita nak perang dengan kabilah tersebut. Apa-apa sahaja yang berkaitan dengan peperangan akan diputuskan oleh jabatan Al-Liwa ni, tuan-tuan. Boleh tengok dalam buku tu, saya buah dah, tuan-tuan. Kemudian yang ke berapa dah? Yang kedua, yang ketiga ialah berkenaan dengan Al-Hijabah ataupun disebut juga As-Sidanah, iaitu nak jaga Kaabah. Bangunan Kaabah ni perlu diurus. Sebab ni ialah warisan daripada Nabi Ismail alaihi salam. Nak jaga, nak buah kelambu apa semua kan, nak buah minyak wangi, nak jaga kebersihan. Semuanya diuruskan oleh bahagian ni, jabatan yang ketiga. Kemudian yang keempat, nama dia As-Siqayah dan As-Siqayah dengan Ar-Rifadah. As-Siqayah ni menguruskan soal jamuan, minuman. Nak bagi minuman kepada jemaah haji. Pada masa ni susah nak jamu ayak pada jemaah haji yang mai ni. Sebab telaga Zamzam tak ada. Telaga Zamzam telah dikambui, ditimbus oleh Bani Khuza'ah dulu ni. Jadi terpaksa angkut ayak daripada luar. Telaga-telaga yang di ujung-ujung pakat carilah ayak. Sebab mereka nak memuliakan para tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhirnya ialah Ar-Rifadah, jamuan. Nak bagi makan. Para jemaah haji yang main daripada serata pelusuk tanah haram, mereka main makan free, minum free, disediakan oleh Quraisy ni. Sebab itulah kabilah Quraisy ni sangat dihormati oleh semua bangsa Arab yang ada. Yang kita duk baca dalam hadis. Bila Nabi SAW wafat, hujjah antara hujjah yang digunakan oleh Abu Bakar ialah Al-A'immatu min Quraisy. Pemimpin ni yang akan diterima oleh bangsa Arab mesti mai daripada Quraisy. Pasal apa dia bertegas tu? Pasal orang Arab kalau sebut saja Quraisy, mereka boleh terima. Tapi kalau yang naik tu daripada suku Khazraj, Sa'ad bin Ubadah nak jadi pemimpin, tak boleh. Di Mekah boleh lah orang terima. Tapi bila kita keluar daripada kota Mekah, orang susah nak terima. Tapi kalau pada Quraisy, lantiklah dia kata. Ada Abu Ubaidah tang tu. Abu Ubaidah pun layak jadi. Yang penting daripada Quraisy. Umar pun boleh. Mailah daripada Quraisy, siapa-siapa pun akan diterima pada ketika itu. Sebab orang tak pernah lupa jasa golongan Quraisy ni, khidmat mereka kepada kota suci Makkah, khidmat mereka kepada Kaabah, mereka duk mai tiap-tiap tahun makan free, minum free, semua dijamu oleh orang-orang Quraisy. Siapa yang paling berjasa dalam soal ni? Ni Qusay bin Kilab. Dia yang mulakan benda ni. Sebab tu keturunan Nabi ni sangat dihormati. Okey. Qusay. Okey, kemudian Abdul Manaf. Sikit tentang tuan Nabi SAW. Jadi Abdul Manaf ni, makna kita dah habaq dah dia, makna Manaf tu ialah al-ali, al-syahiq, al-murtafi'. Manaf ni, jasa Abdul Manaf menjaga as-siqayah dan ar-rifadah. Lagu ni cerita dia. Jadi lepas Qusay mati, Qusay ni dia ada anak 4 orang. Kita tengok dalam buku tu, saya letak nama-nama anak kepada Qusay. Jadi 4 orang ni, semua anak dia hak 3 lagi tu dah ada kedudukan. Orang hormat, kaya raya, mereka ni ahli perniagaan yang berjaya. Ada seorang anak dia, anak hak paling dia sayang pula tu, hak sulung. Nama Abdul Dar. Dia ni tak terkenal macam orang lain. Nampak leke, tapi dia sayang. Bukan tak bagus ni. Tapi jenis nak cakap dengan orang. Dia tu sebelum dia mati, dia pergi bagi semua jabatan hak 5 tadi tu, dia bagi kepada anak dia Abdul Dar. Jadi boleh kat dia lah. Jadi adik-adik dia hak lain ni semua tak bantah. Biar sebab mereka pun sibuk dengan perniagaan mereka. Mereka pun hormat kepada ayah mereka tak bantah. Jadi pemerintahan kota Mekah, 5 jabatan tadi diuruskan oleh anak sulung kepada Qusay. Masa dia ada lagi, tak apa lagi. Tapi lepas daripada tu, masa berganti masa makin lama, mereka dah tak jaga dah Mekah sebagaimana yang dijaga oleh Qusay bin Kilab. Mereka dah abaikan. Khususnya 2 jabatan. Yang paling penting pula tu, yang berkait dengan hubungan luar, iaitu as-siqayah dengan ar-rifadah. Mereka tak jaga dah pada ketika itu. Bila mereka tak jaga, keturunan Abdul Manaf ni tak mau biar. Mereka tak rela tengok keadaan Mekah lagu tu.
Dulu orang hormat kita, kita berkhidmat kepada para jemaah haji yang mela tak buat apa dah. Jadi Abdul Manaf, keturunan Abdul Manaf ni telah pun mengumpulkan beberapa kabilah Arab, mereka tuntut daripada Bani Abdul Dar, mereka nak dua jabatan, ke semua jabatan-jabatan tersebut. Sehingga akhirnya dekat-dekat nak berlaku peperangan. Golongan Bani Abdul Manaf dengan Bani Abdul Dar. Bani Abdul Dar ni dia kumpulkan geng-geng dia lah. Sekutu-sekutu dia. Dia panggil semua beberapa sekutu-sekutu dia ni, Bani tu, Bani ni pakat sokong dia. Dia buat satu perjanjian. Nama dia Hilful Ahlaf. Ataupun dipanggil juga dengan nama Hilfu La'aqatid Dam. Ini makna dia, orang yang jilat darah. Celup tangan dalam bekas, ada darah. Kemudian jilat darah tu. Bawa satu bekas. Tuang darah unta dalam tu. Geng-geng hak sokong mereka ni pakat celup tangan lah. Tanda kita akan bersama sampai mati. Lepas tu jilat pula darah tu. Tu dia panggil Hilfu La'aqatid Dam. Hak kedua ni pula, yang diketuai oleh Bani Abdul Manaf ni, disokong oleh kabilah-kabilah lain. Bani Zuhrah, antara penyokong utama Bani Abdul Manaf ni. Belah mak Nabi SAW. Mereka pun bersatu juga. Buat satu perjanjian yang dipanggil dengan nama Hilful Mutayyabin. Tib ni dalam bahasa Arab, makna dia minyak wangi. Wangian. Bawa satu bekas, letakkan minyak wangi sebanyak-banyaknya dalam tu, pakat celup tangan dalam bekas minyak wangi tersebut. Nak menggambarkan niat mereka suci, niat mereka murni. Jadi mereka pun dekat-dekat nak perang dah. Tapi akhirnya sampai satu peringkat, mereka berdamai. Tak jadi perang. Akhirnya mereka bersetuju untuk membahagi-bahagikan 5 jabatan tadi ini. 2 diberikan kepada Bani Abdul Manaf, keturunan Nabi kita SAW. 3 lagi tetap dipegang oleh Bani Abdul Dar. Iaitu 2 jabatan yang diserahkan kepada Bani Abdul Manaf ni ialah As-Siqayah, iaitu jabatan yang menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan minuman, dan yang keduanya ialah Ar-Rifadah, jamuan. Tadi minuman, yang ni jamuan diberikan kepada Bani Abdul. Jadi sebab itu keturunan Nabi SAW jaga 2 jabatan ni sampai zaman Nabi. Abdul Muttalib jaga yang sama, Abu Talib pun sama kan, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, mereka jaga yang ni lah, jaga As-Siqayah dengan Ar-Rifadah ni. Masa peristiwa Fathu Makkah yang bagi minum Nabi SAW siapa? Al-Abbas. Sebab dia mewarisi, jaga Siqayah ni daripada keturunan mereka. Inilah yang barangkali saya rasa yang perlu kita ketahui berkenaan dengan Abdul Manaf. Seterusnya Hashim. Nabi kita dinisbahkan kepada Bani Hashim. Orang tak sebut dia Bani Abdul Manaf ke, Bani Qusay ke. Orang sebut dia Bani Hashim. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dalam silsilah keturunan Nabi SAW ni, yang paling berjasa, yang paling hebat kedudukannya ialah Hashim. Hashim ni orang kaya. Pemurah pula. Dia ni tuan-tuan, kalau pergi berniaga di mana-mana, dia punya pemurah ni sampai orang ternanti-nanti kedatangan dia. Dia pergi berniaga di Syam ke, di Yaman ke, orang pakat tunggu dia ni. Nama dia apa dia? Amru. Nama dia bukan Hashim, nama dia Amru. Sampai ke peringkat dalam kitab-kitab syarah dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan bila dia pergi berniaga di Syam, dia ada hamparan khas yang dia hampar. Dia letak makanan-makanan burung-burung. Burung pun dapat manfaat daripada dia. Punya kita kata, punya pemurahnya Hashim ni. Dan di Mekah, dia menguruskan 2 jabatan tadi, As-Siqayah dan Ar-Rifadah. Jadi dia ni tuan-tuan, tiap-tiap tahun dia akan habislah harta-harta kekayaan dia tu untuk bagi jamuan, khidmat kepada para jemaah haji yang datang ke kota Mekah Al-Mukarramah. Sehinggalah tiba satu tahun, berlaku tahun ni kemarau, makanan tak apa nak cukup. Roti-roti ada ni, keras-keras belakang ada. Jadi dia ni kira pergi turun duduk di gedehok. Orang Kedah kata gedehok. Gedehok ni ialah duduk di dapur. Dia sendiri pergi masak. Duduk kepak-kepak roti. Memecahkan roti-roti, koyak roti-roti ni untuk buat as-sarid. Buat satu jenis jamuan, kira kalau zaman kita ni nasi biryani gam lah. Jadi perbuatan dia mengoyak-ngoyak roti, memecah-mecahkan roti inilah dipanggil Hashim. Orang yang buat tu dipanggil Hashim. Hashama Hashim. Daripada sinilah dia dapat gelaran tu kerana sifat pemurah dan prihatin dia kepada masyarakat. Semua orang ingat peristiwa besar ni. Sehingga kalau sebut, dia orang kata Hashim.
orang hilang nama asal dia Zaid dan punya terkenalnya dia Raja Rom pun panggil dia pergi menghadap di istana sebab nama dia terlalu terkenal. Nak tengok macam mana rupa Hashim. Jumpa ni dengan segaknya, badannya pun Masya Allah kan, dengan keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Inilah Hashim. Jadi cerita yang berkait dengan Hashim yang perlu kita ceritakan kepada masyarakat kita di Masjid Surah ialah tentang perkahwinan dia dengan Salma binti Amru daripada kabilah Bani Adi bin An-Najjar. Bani Adi daripada Bani An-Najjar di Madinah ataupun pada ketika itu di Yathrib. Yathrib ni tuan-tuan, ada seorang wanita bangsawan lah daripada kabilah Bani An-Najjar. Bani An-Najjar ni tuan-tuan daripada di Madinah ni ada Aus, ada Khazraj. Yang paling ramai antara dua kabilah ni ialah kabilah Khazraj. Aus tak ramai mana, kecil nak berbanding dengan Khazraj. Salma ni daripada Bani An-Najjar. Bani An-Najjar ni ialah daripada Khazraj. Dan dalam kalangan orang Bani Khazraj, kabilah Khazraj di Madinah tu, di Yathrib pada ketika itu, hadis sahih Bukhari, ialah kabilah Bani An-Najjar. Nabi pernah akui orang Khazraj yang paling mulia, yang paling baik ialah Bani An-Najjar. Kemudian Bani Al-Ashhal. Keturunan Nabi juga tu. Mana belah ayah pun keturunan Nabi ni hebat, belah mak pun hebat ni pada Hashim ni tuan-tuan. Jadi Hashim ni, Salma ni orang ternama lah. Wanita bangsawan. Orang nak menikah dengan dia pun tak wani. Dah kalau hebat sangat kan macam kita lah. Saya isuk kan. Nak pergi duduk Minang kan. Doktor. Ada PhD. Allah tak apa nak gamak pergi. Macam itulah orang berpandangan terhadap Salma binti Amru. Bahkan dia pula nak menikah dengan siapa, dia letak syarat. Syarat dia, kalau aku tak suka kat lelaki aku boleh cerai dia. Tak mampu. Siapa berani menikah dengan dia? Tapi bila Hashim main, orang duk cerita kat dia, dia kata, amboi, tak sangat main aku pergi Minang. Bila dia pergi meminang, siapa nak tolak? Siapa tak kenal Zaid ni? Semua orang kenal Hashim. Akhirnya berlangsunglah perkahwinan Hashim dengan Salma binti Amru. Maka akhirnya dapatlah anak yang diberi nama Syaibah, iaitu Abdul Muttalib itulah, dapatlah anak. Tapi masa dia kecil lagi, Hashim ni ahli perniagaan besar. Jadi bila dia pergi berniaga sana sini sampai di Palestin, dia mati di sana. Jadi dia tak ada nyumbak lah dengan anak dia tak ada membesarkan anak dia meninggal di sana. Kemudian benda penting juga berkenaan dengan Hashim ni ialah jasa dia kepada orang Quraisy. Jasa besar dia kepada orang Quraisy. Oleh kerana dia orang ternama, orang besar, dihormati oleh semua kabilah-kabilah Arab yang ada pada ketika itu. Jadi Hashim ni, dia ikat perjanjian dengan kabilah-kabilah Arab yang berada di utara dan juga di selatan Mekah. Semua kabilah-kabilah hak baik, ada hak penyamun, kawak kot jalan. Macam contohnya Bani Aslam ni, kawak-kawak bahasa Arab ni. Bani Ghifar, Ghatafan, Fazarah. Ni kabilah-kabilah Arab yang terkenal sebagai kabilah-kabilah penyamun. Quta'ut tariq. Tapi Hashim ni, oleh kerana dia pengaruh dia besar, kabilah-kabilah penyamun tu pun hormat dia. Sepatut ayah lah kalau kita ni kan, orang hormat dia. Pasal dia sangat baik. Dia pikat perjanjian dengan dia. Berdamai. Mana orang Quraisy, kalau lalu di perkampungan orang Bani Aslam tak akan ganggu. Lalu ke Bani Ghifar tak akan ganggu. Lalu apa yang mereka kami tak, Quraisy, pergi, jalan. Zaman ini jasa Hashim. Sebab tu, orang-orang Quraisy di Mekah zaman Nabi pun, orang segan dengan Nabi. Orang tak gamak nak buat tak tahuan kat Nabi SAW. Sebab apa? Jasa keturunan Nabi ni hebat sangat. Dia Bani Hashim. Abu Jahal Bani Makhzum. Bani kawaknya tu. Hak tu kira gangster tu. Tapi dia bawa hormat kat Bani Hashim ni sebab jasa Hashim tu besar sangat kepada bangsa Arab. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlata syita'i wasayf. Perjalanan perniagaan mereka tu. Mereka ada satu tahun tu 2 kali perjalanan besar perniagaan mereka. Kali ke utara, iaitu pada musim panas, mereka akan pergi berniaga di Syam. Rihlata sayf. Mereka akan berniaga di Yaman, di Syam. Kemudian bila main musim sejuk, mereka akan pergi berniaga di Yaman.
Logik lah tuan-tuan kan. Saya dulu mengaji, masa duduk mengaji dulu di Jordan, musim sejuk, nak buat apa? Nak keluar rumah pun tak boleh sejuk. Jadi pada masa tu takkan nak pergi ke Syam kot, nak pergi ke Jordan, Syria sebab sejuk. Orang Arab akan pergi berniaga di Yaman. Sebab di Yaman musim mereka taklah panas sangat dah pada ketika tu. Jadi bila tiba musim panas pula, barulah mereka pergi berniaga di Syam. Sebab musim panas di sana, sedap kita duduk di sana. Sebab tu jasa keturunan Nabi ni sangat dihormati. Semua orang kenal Hashim ni. Abang anak Hashim, anak siapa? Cucu siapa? Cucu Hashim. Oh, orang kat rumah. Okay. Itulah kot yang saya ingat, anda ingat yang boleh kita kongsi berkenaan dengan Hashim ni. Yang seterusnya, kisah Abdul Muttalib dan juga Abdullah. Dua orang ni anda gabung sekali lah. Pasal apa? Dipanggil Abdul Muttalib ni dengan nama Abdul Muttalib. Tak dipanggil nama asal dia, iaitu Syaibah. Ada cerita dia. Ada kisah dia. Iaitu kisahnya, Abdul Muttalib ni, dia ada puak benakan seorang bernama Al-Muttalib. Adik kepada Hashim. Bila Hashim meninggal dunia, Hashim ni mati, maka urusan as-siqayah dan ar-rifadah digalas oleh Al-Muttalib ni lah. Tapi dia ni tidaklah sekaya abang dia Hashim. Pengaruh dia tak sebesar tu. Jadi satu hari, dalam ketika dia duduk tengah uruskan urusan-urusan tersebut, dia teringat. Dia kata, ish, abang aku dulu ni ada anak seorang di Yathrib. Aku nak pergi cari. Dia bersumpah tak akan balik, kecuali dia boleh bawa balik anak abang dia ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dia nak bagi jawatan ni kepada abang dia, anak saudara dia, iaitu Syaibah. Dia pergi cari lah. Bila jumpa dengan Syaibah, dia pergi pujuk mak dia, iaitu Salma, buat balik. Mula mak Salma tak bagi. Ringkaslah cerita, akhirnya dia bagi buat balik. Bila balik ke Mekah, orang duk ingat dia beli hamba baru buat balik. Jadi mereka panggil kepada Syaibah tu, ya Abdul Muttalib, wahai hamba Al-Muttalib. Dia ingat hamba dia. Dia pun abang dia, ni bukan nama aku, lepas tu dia abang lah. Mereka tak boleh ubah dah. Mereka tetap panggil Syaibah ni dengan panggilan Abdul Muttalib. Hamba yang dibeli oleh Al-Muttalib. Nama tu terkenal. Hilang nama asal dia. Orang tak tahu nama dia Syaibah. Itu cerita ringkas lah. Kenapa Syaibah akhirnya dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Kemudian kisah Abdul Muttalib ni penting juga dalam sirah ni. Bila kita mengajar, kita tak boleh tinggal cerita-cerita ni. Iaitu Telaga Zamzam. Kita cerita tadi yang telah ditimbus, dikambus oleh orang-orang daripada kabilah Khuza'ah dulu. Selama nak bayangkan berapa lama Zam ni hilang. Hampir dekat-dekat 500 tahun dah. Sebab daripada zaman Khuza'ah tu, Khuza'ah memerintah sampai kat Qusay tu ada 300 tahun dah. Daripada Qusay nak sampai pula kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ni kurang-kurang pun 150-200 tahun juga baru sampai. Tu ada 6 orang. Kena agak lah tu. Buat kira-kira tengok, anak pun tak tahulah secara tepat. Mana 500 tahun juga daripada situ jarak dia. Itu tak kira kalau kita nak kira, nak tahu jarak Nabi Ismail pula. Lagi jauh lagi. Sebab daripada Nabi Ismail, Nabi merintah, kemudian suku Juruh memerintah, nak mai daripada Juruh ni, nak mai kepada Khuza'ah ni kita tak pasti. Mungkin dalam 100 tahun barangkali pemerintahan tu berlangsung. Jadi itulah jarak antara Nabi Ismail alaihissalam nak sampai kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan cerita-cerita ni kita boleh agak-agak lah berapa jauh antara Nabi Ismail dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Telaga Zamzam pun 300 tahun lebih hilang daripada orang Mekah. Sampai zaman Abdul Muttalib baru jumpa. Jadi macam mana boleh jumpa dengan Telaga Zamzam ni? Jadi kisah pertemuan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemuliaan kepada Abdul Muttalib jumpa dengan Telaga Zamzam ni melalui mimpi. Abdul Muttalib ni dia mimpi. Satu malam satu orang laki-laki mai kat dia, panggil dia, ya Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib. Mana dia ni tuan-tuan, saya tengok dalam kitab ni. Dia cerita ni. Dan riwayat ni riwayat yang sahih tuan-tuan. Dalam kitab Sahih Sirah An-Nabawiyah sebutkan peristiwa ni tuan-tuan. Mana cerita ni sirah Syekh Ibrahim Ali sebut dalam kitab dia. Kita apa?
Satu hari, satu malam bila aku tidur, dia kata tidur di Hijr, tiba-tiba datang satu orang laki-laki, dia kata ke aku, uhfur Tibah. Wahai Abdul Muttalib, galilah Tibah. Tibah ni daripada perkataan Tib, wangian, minyak wangi. Sesuatu yang wangi, yang berharga. Dia tak faham, dia kata, apa dia tu Tibah? Ma Tibah? Apa itu Tibah? Kata kawan tu hilang. Malam esok dia mimpi lagi. Mai pula. Dia kata, uhfur Barrah. Wahai Abdul Muttalib, galilah Barrah. Barrah ni daripada perkataan baik. Sesuatu yang baik benar ni. Dia tak faham. Dia kata, wama Barrah. Barrah tu nak tambah. Apa itu Barrah? Kemudian hilang laki-laki tersebut. Malam seterus, mai lagi. Uhfur al-madnuna. Galilah al-madnuna. Dia tak faham juga. Dia tanya apa itu madnuna. Kawan tu hilang. Malam yang keempat, barulah laki-laki itu datang. Dia kata, ya Abdul Muttalib, uhfur Zamzam. Galilah telaga Zamzam. Bila dia sebut Zamzam tu, perkataan tu agak masyhur lah. Semua orang tahu dulu ada satu telaga, nama telaga tu ialah telaga Zamzam. Dia tanya lagi, wa ma Zamzam? Apa itu Zamzam? Qala la tanzifu abadan wa la tudham. Tasqil hajij al-a'zam wa farath wad-dam. 'Inda naqratil ghurab al-a'sam. 'Inda qaryatin naml. Dalam buku tu ada, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok. Jadi, laki-laki tu abang. Telaga Zamzam ni ialah satu telaga. Yang kalau kamu jumpa dia, kamu gali telaga ni, dia tak akan kering buat selama-lamanya. Air dia akan sentiasa mengalir. Dan dengan air tu, kamu akan boleh bagi minum para jemaah haji. Kan susah nak cari air daripada luar kota Mekah ni. Gali telaga tu. Nanti kamu akan boleh bagi minum para jemaah haji yang datang berduyun-duyun ke kota suci Mekah Al-Mukarramah. Tak mana nak gali tu? Iaitu dia akan terletak di antara faras. Kalau dalam perut binatang ni kan, perut tu lah, perut kotoran tu, itu dia panggil al-faras. Wadam dan darah, duduk antara dua ni. Benda kotor dalam perut ni, dan juga darah. Inda naqratil ghurabil a'sam. Di mana tempat tu akan dipatuk oleh burung gagak al-a'sam. Apa dia burung gagak al-a'sam ni? Gagak yang di bulu dia tu, gagak ni bulu dia kalau hitam. Tapi ada juga warna putih selai dua. Itu dia panggil al-ghurabul a'sam. 'Inda qaryatin nam, yang terletak di kampung semut. Bukan kota sarang semut, tuan-tuan. 'Inda qaryatin nam, maknanya di sarang semut lah. Kawasan tu ada banyak sarang semut. Duduk tang tu. Telaga Zamzam ni kan. Jadi Su' ni tuan-tuan, dia jaga-jaga daripada mimpi dia. Dia masa ni tuan-tuan, dia ada anak seorang lah. Anak Abdul Muttalib ni nama dia Al-Harith. Anak sulung dia. Dia tak ada anak lain dah. Tu ya. Besar dah kawan tu pun. Umur dah 20 lebih dah masa tu Al-Harith ni. Jadi dia pesankan Al-Harith, dia bawa cangkul apa, kakak dia nak gali telaga Zamzam tu, nak cari tanda-tanda yang disebut dalam mimpi tu, dia pesankan Al-Harith. Saya lagi bila aku nak pergi gali, nak pergi korek telaga Zamzam saya lagi, saya tahu dah lagi mesti geng-geng lain tu mesti main kacau punya. Dia nak main duk korek ni, kat dengan Kaabah orang duk tawaf lah apa semua ni, habis duk korek orang tu. Kacau orang, ganggu orang. Okey, tugas Harith, bila depa main buat gitu, kena sekat depa. Buatlah apa pun bagi depa tak ganggu kerja aku. Jadi dia pun tuan-tuan, gali lah, duk tunggu ni, tanda ni apa dia. Duk start tuan-tuan, tiba-tiba main satu orang lelaki nak sembelih binatang. Nak buat persembahan kepada Tok Kong tang tu lah. Tok Kong ni ada dua besar tang tu. Satu nama Isaf, satu nama Na'ilah. Ini ada cerita lah berkenaan nama Tok Kong ni pun. Isaf ni orang lelaki, Na'ilah tu perempuan. Jadi Tok Kong Isaf ni, daripada pergi sembelih tang tu. Jadi dia tengok lah. Tak apa. Biasa memang itu kebiasaan dia pergi sembelih tang tu. Kemudian daging-daging tu akan dipersembahkan kepada Tok Kong tu bagi makan orang yang ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Jadi bila dia sembelih lembu tu, sembelih lembu tu kelupuk. Lepas sembelih kelupuk, bergerak pergi satu tempat. Kemudian dia pun pergi hak sembelih ni, dia pergi belah perut, pergi lapah lah, buang perut apa. Baru dia perasan, maknanya telaga Zamzam ni duduk antara darah tu tempat sembelih tu lah. Yang farah tu ialah tu, yang kotak-kotak tu duduk tengah-tengah tu lah kawasan tu. Dia pun pergi dekat tu.
Bila dekat dia nak sampai tempat tu, tiba-tiba mai satu burung. Burung gagak seperti yang disifatkan dalam mimpi tu, mai patuk dalam satu tempat. Dia pun pergi tengok tempat tu. Tengok ada semut banyak. Dia pun kata, inilah maksud mimpi dia. Dia pun gali kawasan tersebut. Masa start dia gali tu kan, tak lama mai selapak oleh orang-orang Quraisy, tak bagi dia buat. Dia gali juga sebab Al-Harith duk tolong dia. Jadi lama dia korek, pam, kena tang apa kita panggil yang keliling telaga tu kan. Kena kawasan tu, bunyi cangkui dia. Depa kata, "Uish, betul ada telaga tang ni." Gali bagi habis, jumpalah telaga tu. Tapi orang Quraisy tuan-tuan, depa nak juga hak memiliki telaga tersebut. Tak acilah boleh kepada Abdul Muttalib seorang. Tu cerita panjang lagi. Macam mana mereka akhirnya bersetuju bahawa telaga Zamzam tu milik Abdul Muttalib. Dialah yang berkuasa atas telaga Zamzam ni. Tuan-tuan bayanglah cerita-cerita lagu ni sengaja ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni supaya nak mengangkat nama Nabi kita, bukan sekadar kita seronok-seronok cerita. Nak bagi nampak kebesaran keluarga Nabi ni, semua kebaikan-kebaikan tu lah, kemuliaan-kemuliaan tu akhirnya akan tumpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, yang kita sebut saja Nabi, kita akan kata sallallahu alaihi wasallam. Allah takdirkan semua cerita ni nak mengangkat Nabi tu, bukan nak angkat Abdul Muttalib. Nak beritahu ni cucu siapa? Cucu dulu orang yang telah bertanggungjawab. Allah muliakan dia jumpa dengan telaga Zamzam. Okey, cukup cerita takat tu. Kemudian Abdul Muttalib ni pula, lepas daripada tu, dia duk fikir, dia kata, ish, aku ni anak seorang yang lelaki-lelaki. Ni tajuk Nazar Abdul Muttalib. Dia rasa susah lah dia buat kerja seorang-seorang, nak bantu jemaah haji, anak jantan dia seorang. Duk mai pun perempuan. Laki-laki tak ada. Ada Atikah, ada Safiyah. Laki-laki tak ada. Jadi dia bernazar. Apa dia bernazar pada waktu tu? Kalau Allah bagi aku 10 orang anak laki-laki, aku 11 orang pun sanggup. Allah syukur aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia pun bila dapat 10 orang anak, tak lama lepas tu dapat seorang, dapat 10 orang anak. Abdullah pun besar dah pada masa tu ni. Dah dapat anak sampai 10 orang, dia nak laksanakan nazar dia tadi ni lah. Jadi apa dia buat tuan-tuan? Dia bawa 10 orang anak ni pergi dekat Sadinu Hubal, penjaga Hubal. Pergi jumpa dekat penjaga Hubal tu. Dia abang kata dia nak sembelih anak dia 10 orang ni. Dia nak sembelih seorang kan? Tapi kena cabut undi lah. Dia ni, anak dia yang paling dia sayang ialah Abdullah. Dia duk harap kena kat orang lain, bukan Abdullah. Yang penting aku kena laksanakan nazar aku. Siapa pun tak apa, jangan Abdullah ya. Itu harapan dia dalam hati dia. Tapi dia cabut keluar nama Abdullah. Jadi dia nak sembelih semua. Masa dia tarik pisau, dia nak sembelih dah anak dia pada masa tu Abdullah ni. Allah Abbas tarik tangan dia. Sampai pisau tu kena muka Abdullah. Sampai luka muka Abdullah. Sebab tu Abdullah digelar Al-Ashaj. Orang yang luka pada muka dia. Jadi tak jadi orang Quraisy berbakat bantah. Mereka tak bagi pasal apa? Alasan mereka, kalau hang wahai Abdul Muttalib, bismillah anak hang ni, dia jadi satu sunnah. Jadi ikutan. Sebab hang pemimpin besar yang sangat dia hormati. Orang yang menemukan telaga Zamzam. Jaga as-siqayah, ar-rifadah. Saat lagi orang ni sembelih anak, saat lagi orang ni sembelih anak. Nazar ni tak pakai. Lah macam tuan-tuan, macam mereka duk nazar cukup kepala bila menang bola tu. Ada lah geng mana, pemuda tang-tang mana pergi bola, geng-geng bola mana-bola. Lepas tu saat lagi orang ni ikut, saat lagi orang ni ikut. Lain kali Syed Saddiq pun pergi cukup kepala juga tuan-tuan. Pasal apa? Masih ada orang buat lah. Nazar benar-benar hak sia-sia ni. Sama Alhamdulillah Muttalib buat ni, dia pun larang, tak bagi buat. Jadi dia pun fikir macam betul juga. Macam mana nak buat ni? Tuan-tuan baca lah. Akhirnya dia pergi jumpa orang tukang tilik pada ketika itu. Kawan tu cadangkan kepada dia lagu ni. Berapa diat nampak? Diat kalau berlaku pembunuhan lah satu orang mati, berapa banyak, berapa ekor unta kena bayar kepada dia. Jadi dia kata 1 orang mati, kalau kena bunuh 10 ekor unta. 10 ekor unta. Kita okay, lagu ni hampa pergi balik ambil lepas nama depa duk cabut undi tu, bekas tu Al-Azlam tu. Buhlah bekas tu nama Abdullah dengan nama unta. Selalunya depa buat 3. Panah tu, batang panah tu. Nak panah tu depa kerat ujung ni tinggal tengah saja. Tulis nama di bawah tu. Nama Abdullah, nama unta. Sebenarnya depa buat 3. Satu nama Abdullah, satu nama unta, dan yang kedua kosong, tak ada apa. Cabutlah. Kalau lagi duk
Terbit nama Allah, cabut Abdullah, gantikan dengan 10 ekor unta. Cabut lagi, kalau lagi duk keluar nama Abdullah, 10 gantikan dengan 10 ekor unta. Jadi dia pun rasa lega lah dengan cadangan ni, balik cabut keluar nama Abdullah. Dia kena sembelih 10 ekor unta. Dia tak apa, dia orang kaya, Abdul Muttalib. Masa Abraha serang tu pun dia ada 200 ekor unta, dia kena rampai oleh Abraha. Cabut lagi, Abdullah juga 10 ekor. Cabut lagi, Abdullah 10 kali cabut. Semua keluar nama Abdullah. Mana jumlah unta berapa ekor? 100 ekor unta. Kesebelah barulah terbit nama unta. Barulah sembelih unta. Jadi dia ada berapa ratus ekor? 100 ekor unta disembelih untuk nak menembus Abdullah, ayah kepada Nabi SAW. Jadi semua ni pun tuan-tuan, bila kita baca cerita ni, kita tahu apa pentingnya cerita ni. Tujuan cerita ni Allah takdirkan ni tuan-tuan ialah supaya nak angkat nama Nabi ni. Peristiwa ni dekat dengan kelahiran Nabi ni. Abdullah dekat-dekat nak menikah dah pada masa ni tuan-tuan. Heboh lah ni pemimpin besar Mekah. Cerita ni bukan hanya diketahui oleh orang Arab ni, orang Arab Quraisy. Sampai keluar dari kota Mekah pun orang bawa cerita ni. Kalau kita zaman lah ni kira masuk TV ya. Masuk TV, keluar sahabat. Masyhur cerita ni. Bila riwayat cerita-cerita ni, dia berkata cerita yang sahih. Sebab dia riwayat oleh ramai ahli-ahli sejarah. Jadi sebab itulah Abdullah ni digelar dengan nama Al-Zabih. Ana ibnu Zabihain. Aku adalah anak dua orang yang akan disembelih. Iaitu Nabi Ismail alaihi salam dan yang keduanya ayah dia. Walaupun hadis ni tidak sahih pada sanad dia, tetapi pada makna betul kata para ulama kita. Okey. Kemudian cerita yang seterusnya, iaitu cerita tentang serangan tentera bergajah, Ashabul Fil, yang akhirnya sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ni pun cerita yang kita kena cerita satu persatu kepada masyarakat kita tentang Tok Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia apa dia? Nak bagi nampak besarnya Nabi. Allah bagi benda pelik-pelik ni berlaku. Tujuannya sebagai suatu idhanan li nash'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li zuhurir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nak munculnya Nabi ni berlaku benda besar-besar dulu. Benda pelik-pelik ni semua berkait dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Abraha. Abraha ni pun tuan-tuan, dia pemerintah Habsyah. Wakil kerajaan Habsyah. Dia memerintah di Yaman. Jadi dia ni tuan-tuan, dia duk heran awak orang duk pergi Mekah. Orang tak mau main berniaga di tempat dia. Jadi depa abang kat dia di Mekah tu ada Kaabah. Orang duk pergi tawaf tang tu, ada satu rumah mulia tang tu. Jadi dia pun buat satu rumah juga tuan-tuan di kota Sana'a sana tu, Kaabah lah. Nama dia Al-Qullais. Dia buat tu. Buat cantik lah pada ketika tu. Lah nak tengok gambar dalam video di Yaman tu tak elok mana pun nampak lah ni kan. Tapi dulu ni memang cantik lah bangunan tu. Dan dia ajak orang main berniaga tempat dia. Tempat kami pun ada dia. Tapi orang tak pergi juga. Orang tak pergi tawaf di Kaabah juga. Semua pusat perniagaan tertumpu di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi bila dia buat bangunan tu, ada orang Arab. Mereka dua orang ni daripada Ahlun Nasa. Nak cerita Ahlun Nasa lambat dah tuan-tuan. Mereka ni orang Mekah lah. Mereka geram kat Abraha. Mereka berak tuan-tuan. Mereka ambil najis daripada mereka pergi lempar bagi kotak Al-Qullais yang dibina oleh Abraha. Jadi bila berita ni sampai kepada Abraha, dia marah. Dia pimpin lebih kurang 60,000 bala tentera untuk meruntuhkan Kaabah. Tujuan dia supaya orang main berniaga di tempat dia. Dia bawa tentera bergajah 14 ekor, 13 ekor kot menuju ke kota Mekah. Lalu ni daripada Yaman ni bukan dekat. Daripada satu kawasan ditentang oleh orang Arab, senang mudah-mudah dia tewaskan. Tapi yang menarik yang tuan-tuan, bila sampai di kawasan Taif, orang Taif ni jahat. Orang Taif ni mereka bagi bantuan pula kepada Raja Abraha. Mereka tawarkan orang mereka nama Abu Righal. Nama dia Abu Righal. Untuk jadi tukang tunjuk jalan daripada Taif tu macam mana nak pergi ke Mekah. Sebab Abraha tak biasa main Mekah, dia mana tahu jalan nak pergi Mekah ke mana. Jadi Abu Righal ni sampai di satu tempat, dia mati. Tak ada nak tunjuk jalan sampai ke Mekah. Jadi
kata para ulama kita, nama Abu Righal ni terkenal sampailah. Kalau kata orang tu ni pengkhianat kepada bangsa dia sendiri, dipanggil Abu Righal. Kalau orang panggil dia, anta Abu Righal, tu kira orang Arab cukup marah lah. Sebab makna Abu Righal tu pengkhianat besar kepada bangsa dia. Sanggup jadi musuh kepada bangsa sendiri. Jadi sampai zaman sirah ni ditulis, tuan-tuan, orang masih jadikan kubur Abu Righal ni tempat orang pergi merejam. Belum pergi Mekah, pergi tang kubur Abu Righal dulu, kita takkan buku yang dibuat oleh Abu Righal. Jadi bila sampai di Mukarramah, jumpa dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni, panjang cerita ni tuan-tuan kan. Tuan-tuan boleh rujuklah kisah-kisah ni. Abu Talib ni pergi jumpa dengan Abrahah. Abrahah ni bila tengok Abdul Muttalib, dia ni rajulan kabiran jasiman wasiman. Dia badan besar. Nampak badan dia ni sasar. Dan dia ni satu orang yang wasiman. Wasim ni makna handsome. Orang yang segak, ada haibah pada wajah dia. Sampai Abrahah ni duduk atas singgahsana, dia tu turun duduk bawah. Duduk dengan Abdul Muttalib. Sampai tahu tu. Jadi dia pun tanyalah apa hajat Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mai tu. Tujuan Abdul Muttalib mai tu ialah nak minta 200 ekor unta dia yang ditawan oleh tentera bergajah ni. Hampa nak mai serang Mekah, nak runtuhkan Kaabah. Iyalah runtuh. Aku dah ambil berapa unta aku. Bagi balik unta aku. Terkejut Abrahah. Aku ingat mai nak cakap pasal tak mau bagi aku serang. Tetap mai minta unta. Tanilah kata-kata masyhur daripada Abdul Muttalib keluar. Abdul Muttalib kata, ana rabbul ibil. Aku ni tuan punya unta ya. Rumah tu ada tuan dia sendiri. Saya Hamid. Allah Ta'ala tuan dia. Allah akan jaga dia. Kalau hang boleh buat, hang pergi buat. Penuh keyakinan Abdul Muttalib ni bahawa siapa pun tidak akan boleh runtuhkan Kaabah. Allah mesti jaga rumah dia yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Kemudian Abdul Muttalib ni tuan-tuan, dia arahkan orang Mekah keluar, duduk atas bukit-bukit, tengok apa akan terjadi. Jadi Abrahah pun suruhlah semua bala tentera dia ni kan mula bergerak, suruh dia punya unta, gajah dia nama Mahmud. Nama apa sedap juga. Suruh Mahmud ni mangkit. Suruh jalan. Bila gajah tu nak pergi ke arah Mekah, dia tak mau pergi. Dia pergi sekat, dia patah balik. Kalau diarahkan ke arah yang dia pergi. Kelang kabut ni, masa tu mailah Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar burung al-ababil yang membawa 2 ketui batu di tangan kanan dan kiri, dan di paruh dia ada satu lagi batu. Allah cerita kisah ni dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Peristiwa ini disaksikan oleh semua penduduk Mekah yang ada pada ketika itu, termasuk Abdul Muttalib yang ada pada masa masyhur cerita. Dan peristiwa ini berlaku tuan-tuan lebih kurang 50 hingga 55 hari sebelum kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang dia tak ada kaitan dengan kelahiran Nabi tuan-tuan. Walaupun cerita ni zaman Abdul Muttalib, tapi semua ni nak menggambarkan ni benar-benar besar lagi yang akan muncul, iaitu kelahiran Nabi kita yang sangat kita sayangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semualah mereka mati, kecuali ada juga tentera tak mati, termasuk Abrahah. Abrahah tak mati. Dia kena batu tu tak mati lagi. Dia balik, lari balik sampai ke Yaman, mati sana. Sampai kuku-kuku dia jadi buruk habis, tangan, kaki, buat semua ni sampai kuku-kuku dia keluar. Akhirnya dia mati, tentera dia mati habis. Kena balingan batu daripada burung ababil yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tulis lagi ikut Ustaz noh. Kita habis tajuk kita ni. Dekat mana haddan pada petang ni. Esok kita ada masa lagi insya-Allah. Jadi yang seterusnya, boleh tak noh? Maaf lah aku terpanjang kan ni. Okey, kelahiran Nabi SAW. Kelahiran Nabi ni para ulama sepakatlah berlaku pada hari Isnin. Yang ni ulama sepakat. Cuma ada khilaf juga nak baca kan sallallahu alaihi wasallam ni berlaku tu waktu pagi ke malam. Yang nak ambil pagi ni dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Daw'il Quran wa Sunnah, dia sebut pagi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Isnin. Yang sepakat jemaah para ulama. Di Syi'ab Bani Hashim, di rumah Abu Talib,
Ini kebanyakan ulama kata lagu itulah. Dan berlaku tahun gajah iaitu lebih kurang 50 hingga 55 hari selepas berlaku serangan tentera bergajah tadi ni tuan. Tarikh ni walaupun kita kata tak penting. Tapi ana sengajalah dalam buku ana tu. Ana tulis cuba tuan-tuan tengok dalam buku tu. Okey ya. Kelahiran Nabi SAW. Nabi SAW lahir ni tuan-tuan. Ulama-ulama berbeza pendapat. Ada yang kata 12 hari bulan, ada yang kata 1 hari bulan, ada yang kata 8 hari bulan, ada yang kata 9 hari bulan. Jadi ini tempat perbezaan pendapat para ulama. Jadi yang sebenarnya tuan-tuan, isu ni pun panas di negara kita ni. Benda kecil ni lah yang kita leceh di Malaysia ni kan. Kita nak mengaji tapi hidup kelahi. Bab-bab kecil-kecil lagu ni. Lepas tu yang tak perlu berkelahi pun. Khilaf kecil lah ni. Jumhur ulama. Tu Ana senarai dalam buku tu. Cuba tuan-tuan tengok. Ulama-ulama yang muhaqqiqin ni. Siapa nama ni? Dr. Al-Umari. Al-Umari. Dia kata hak paling kuatnya ialah 12 hari bulan. Bukan tarikh lain. As-sirah an-nabawiyah fi dhaw'il Quran wa sunnah. Pun pilih. Ni dalam kitab sahih As-sirah an-nabawiyah. Pun pilih pendapat itu juga. Memilih tarikhnya 12 hari bulan Rabiul Awal. Betul lah dalam Ar-Rahiqul Maktum ijtihad dia kata 9 hari bulan. Ni sampai ada desakan sebenarnya. Tak betul. Siapa pergi sambut kelahiran Nabi pada 12 hari bulan tu sebenarnya dia merayakan hari kewafatan Nabi SAW. Kerana Nabi wafat pada tarikh 12 hari bulan Rabiul Awal. Allah tuan-tuan, masalah sungguh masalah masyarakat kita ni. Dia ta'assub dengan Safiur Rahman. Padahal itu salah satu pendapat dia. Bukanlah berdosa dia memberi pandangan tu. Tapi yang sampai kita dah bergaduh berkelahi ni apa cerita tuan-tuan. Padahal jumhur ulama daripada dulu sampailah tuan-tuan semua memilih tarikh 12 Rabiul Awal tu. Tak payah desak lah. Yakin betul dah yang kita pilih tarikh 12 Rabiul Awal tu sebagai tarikh kelahiran Nabi SAW. Tengoklah kitab-kitab ulama tulis. Janganlah pakai seorang saja ulama kita baca, kita tulis hukum orang lain semua tak erti. Tak mau ikut hak betul. Padahal mereka yang tak mau ikut pendapat majoriti para ulama ni tuan-tuan. Tarikh pun samalah. Ada khilaf kata-kata 20, ada kata 21 April pada bulan Masihi. Kemudian saya ada satu lah maklumat boleh ana kongsi tuan-tuan tentang kelahiran Nabi SAW. Okey, tentang hari Isnin ni. Dr. Ali ini sahih melalui Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, "Wulida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaum al-itsnain." Nabi lahir hari Isnin. "Wastunbi'a yaum al-itsnain." Nabi jadi nabi pun, dilantik menjadi nabi pun hari Isnin juga. "Wa tuwfiya yaum al-itsnain." Meninggal pun hari Isnin juga. "Wa kharaja muhajiran min Makkah ila al-Madinah yaum al-itsnain." Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Hari Nabi bertolak daripada Gua Thawr tu pergi ke Madinah pun hari Isnin juga. Wa qadimal Madinah yaumal Itsnain. Nabi sampai di Madinah. Maksud Madinah sini ialah Quba. Sebab ulama sepakat bahawa Nabi sampai di Quba tu Isnin dan hari Jumaat Nabi bertolak masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Dan Nabi meletakkan Hajarul Aswad, cerita yang akan kita baca selepas ini pun berlaku pada hari Isnin juga. Dan Nabi SAW disambut oleh Asy-Syifa mak kepada Abdul Rahman bin Auf yang berketurunan Bani Zuhrah. Jadi logik lah daripada keturunan belah mak Nabi SAW juga. Okey, lagi. Yang ini tuan-tuan tajuk irhas. Perkara-perkara ajaib, perkara-perkara pelik yang berlaku semasa kelahiran Nabi SAW ni. Nabi masa lahir tu dalam keadaan beriktimad atas kedua belah tangan Nabi. Kepalanya mendongak ke langit. Itu disebutkan oleh para ulama kita. Lahir dalam keadaan telah dikhitankan. Nabi lahir dah bersunat siap dah. Beberapa berhala di Mekah pecah pada malam kelahirannya.
tiang Sri Istana Raja Kisra retak. Berandanya runtuh, terpadam api sembahan orang Majusi, tasik sawah kering. Ini antara perkara-perkara yang diriwayatkan oleh para ulama yang menjadi tempat perbezaan pendapat para ulama. Ulama-ulama ni berbeza, ada yang terima, ada yang tolak. Yang paling kuat menolak cerita-cerita ni tuan-tuan, antaranya ialah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Seorang ulama besar, Ikhwanul Muslimin, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dalam kitab dia sebut begini tuan-tuan. Dia sampai dia sebut wa ahdatsu laha ar-riwayatil wahiyah. Dia reka cerita-cerita hak tak kuat ni. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghaniyun an hadha kulli. Nabi Muhammad tak perlu pun cerita. Tak perlu kering nak tu. Benda-benda yang kita sebutkan tadi, ini pendapat dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa selesa dengan pandangan yang menguatkan, sebab ada riwayat yang diterima oleh sebahagiannya oleh ulama-ulama lain. Jadi saya bentangkan saja, terpulanglah pada tuan-tuan nak pilih manhaj yang mana dalam persoalan. Sebab dia tak berkait dengan apa hukum hakam pun. Ini baru boleh balik pada kaedah yang diberi oleh Al-Hafiz Al-Iraqi dalam Alfiyah Sirah dia. Kemudian bila Nabi lahir, Abdul Muttalib lah yang bawa dia ambil cucu dia ni, bawa pergi dalam Kaabah, pergi kat Kaabah, syukur seronok dia, pengganti kepada anak yang paling dia sayangi, iaitu Abdullah dah lahir. Kan kita ni memang tabiat kita belah, mana-mana anak kita sayang, anak daripada anak kita sayang tu, cucu kita, tu yang kita sayang lebih. Macam itulah juga Abdul Muttalib ni, dia seronok sangat Abdullah dapat anak ni. Dia bawa pergi, dialah yang memberi nama kepada Nabi kita dengan nama Muhammad. Sebab apa tuan-tuan? Pada masa ni nama Muhammad ni dah mula dikenali. Walaupun nama ni jarang-jarang orang buat nama, orang tak tahu nama ni. Tapi Ustaz ahli kitab dah mula bercakap tentang kelahiran Nabi. Orang dah sebut nama dia Muhammad. 2-3 orang dah buh nama Muhammad. Abdul Muttalib pun berharap sangat anak dia ni, cucu dia ni akan jadi Nabi akhir zaman. Dia buh nama Muhammad. Bila ditanya dia, pasal apa hang buh nama Muhammad? Dia kata, aradtu an yahmadahu Allahu fis sama' wa yahmadahu an-nas fil ard. Aku hendak dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan dipuji oleh umat manusia di bumi. Dan harapan yang diberikan oleh Abdul Muttalib ini benar-benar terjadi sampailah kepada hari ini tuan-tuan. Siapa-siapa yang baca sejarah Nabi dengan adil, insya-Allah dia akan puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada cara dah. Tak ada apalah dia, memang Muhammad ni seorang yang sangat baik. Pada hari yang ke-7, ini saya ambil dalam Ar-Rahiqul Makhtum. Dia tolaklah cerita kata Nabi Muhammad di khatam. Ini pun khilaf panjang. Dalam As-Sirah An-Nabawiyah fi Daw'il Quran wa Sunnah, pengarang bawa riwayat-riwayat yang diterima oleh ulama kita. Kata Nabi ni memang dilahirkan dalam keadaan dah pun bersunat siap dah. Satu lagi dah tak ada tali pusat. Masruran, makhtunan. Jadi kalau ikut riwayat yang saya baca, saya tulis dalam buku ni tuan-tuan, hari ke-7 Abdul Muttalib sunat Nabi, buat aqiqah, sembelih 2-3 ekor unta-unta dia untuk dijamu kepada penduduk Mekah pada ketika itu tuan-tuan. Ustaz, apa nama Ustaz Yusuf, kita berhenti dulu noh. Pukul 5 dah ni. InsyaAllah pagi esok kita sambung lagi kuliah kita insyaAllah. Ya, terima kasih kepada Fadil Ustaz Abdullah Bindin atas kesediaan kongsi ilmu dengan kita berkaitan dengan sirah Nabawiyah sebentar tadi. Banyaklah yang kita cati, maklumat-maklumat yang kita dapat, yang mana sebelum ni mungkin ada yang kita tak pernah dengar, ataupun yang kita pernah dengar mungkin kita dah lupa. Sebab kisah Nabi Muhammad ni memang kita belajar daripada kecil sampai dah besar ni. Tapi banyak lagi yang kena kita ulang kaji balik. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat petang ni kita dapat berkongsi banyaklah ilmu dan juga maklumat daripada Fadil Ustaz Abdullah Bindin. Dan insyaAllah esok kita akan sambung kuliah kita menggunakan kitab yang sama. Kita akan mulakan pada pukul 8.30 pagi esok sampai pukul 12.30 insyaAllah. Dan juga esok dan juga jadi kita berharaplah Ustazah yang mana yang sama-sama kita pada petang ni akan terus sambung kuliah
pengajian online ni esok dan juga lusa. Sama-sama kita lapangkan masa, kita meluangkan masa buat ini bukannya program yang selalu kita buat bersama dengan Ustaz Nurhadin, dan kebetulan ni kesempatan yang kita ada dan Ustaz Nurhadin pun sudi meluangkan masa bersama kita. Jadi ni satu peluang yang terbaik lah yang perlu kita manfaatkan pada kita dalam tempoh ni. Jadi sekali lagi saya mewakili unit Tamir Pejabat Agama Dakwah Pendapatan mengucapkan setinggi penghargaan. Terima kasih Ustaz. kepada ya. Oh kan? Ya. Sebelum tu macam ni. Esok kita Ha. mula kuliah tu anak-anak dengar ustaz-ustaz kita pakai hafal Ma'in Syahin Apin tu. Boleh start kot. Ana Dia pakai hafal. InsyaAllah, insyaAllah. Ana dah nampak kitab Mahaban tak? Oh tu. Ana tarik kitab Mahaban. InsyaAllah. Boleh tak no? InsyaAllah. InsyaAllah, Ustaz. Boleh Ustaz. Fazali ya. Okey, Okey. Anak pun minta maaf lah tang mana terkorang, mana tak kenal pagi ni. InsyaAllah. Petang ni. Ada manfaat semua lah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari sebenarnya yang telah dijadualkan pukul 8.30 pagi sampai pukul 12.30 tengah hari. Alhamdulillah. Kita tangguh dulu kelas online kita pada petang ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Terima kasih kepada Ustaz Abdullah yang beri dengan kita pada petang ni. InsyaAllah kita jumpa pada esok pagi. Aku qawliya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.